Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa, pimpinan masyarakat setempat, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara, adik-adik, mudah-mudahan kita semua boleh rahmat, petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjat syukur pada Allah Taala. Malam ni Allah bagi kekuatan pada kita, bagi taufik pada kita, dapat kita menunaikan dan melaksanakan solat fardu maghrib, dan kita menjadi orang yang menunggu waktu isyak, dan penantian kita pada waktu isyak itu kita letakkan pula diri kita dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan amal yang kita buat ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam hadis kursi bahawa Allah Taala ni menyembunyikan redha dia di atas kebajikan. Dia sembunyikan redha dia. Jadi sebab itu kita disuruh untuk membuat berbagai kebajikan, walaupun pada pandangan kita kecil, tapi kalau ketiga kita laksanakan itu terdapat redha Allah padanya, maka kita adalah manusia yang paling beruntung sekali. Jadi kita tengok pada muka surat 53 yang paling atas sekali. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalud du'a an tas'ala rabbak al-afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah fa innaka idza u'titahuma fid dunya summa u'titahuma fil akhirah faqad aflaht. Rawahul Ibnu Majah an Anas bin Malik. Seafdal doa itu bahawa engkau pinta Tuhan engkau memaafkan engkau dan mengafiatkan engkau di dunia dan di akhirat. Yang demikian apabila diberi akan dikau kedua-duanya, dunia kemudian diberikan pula akhirat, maka sesungguhnya berbahagialah engkau. Itu dia. Dia kata sebaik-baik doa ialah mohon Allah Ta'ala keampunan, al-afwa wal-afiyah. Al-afwa maknanya minta Allah ampun dosa kita.
Minta ampun supaya Allah memaafkan kita, mengampunkan kita. Yang kedua, wal afiyah, dan kesehatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi makna afiyah kat sini, makna kesihatan yang memudahkan kita buat amal. Nah, kita ni minta dengan Allah supaya Allah pemudahkan kita buat amal, tu je. Sebagaimana berlaku kisah oleh seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia pernah tanya dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa hikmahnya Allah memberikan sakit kepada orang beriman? Apa hikmahnya? Apa kelebihannya? Allah bagi kepada orang Islam ni sakit. Maka jawab Nabi, untuk Allah mengkafarahkan dosa dia, mengampunkan dosa dia. Lalu ditanya balik oleh Ubay, walaupun kesakitan itu sedikit, kata dia. Maka Nabi kata, ya, hatta sekalipun kamu dicucuk dengan duri, maka dia tetap juga berperanan mengampunkan dosa kamu. Lalu Ubay bin Ka'ab terus menadah tangan ke langit, lalu meminta kepada Allah supaya dia diberi penyakit demam. Terus minta daripada Allah supaya dia didemamkan. Cumanya dia kata, kalaupun aku demam, jangan sampai aku tertinggal, pertama sekali tertinggal haji dan umrah. Jadi waktu aku demam ni, kalau datang panggilan haji, maka demam aku tadi ni aku boleh buat haji atau umrah. Yang kedua, aku minta pada Allah, kalaupun aku demam, bila ada seruan jihad, aku boleh pergi. Dan yang ketiga, kalau aku diberi demam pun, maka jangan sampai aku tertinggal ataupun aku tak boleh melaksanakan solat berjamaah. Ni Ubay bin Ka'ab tadi ni. Dia minta daripada Allah supaya dia didemamkan, supaya dia dapat meraih keampunan daripada Allah. Jadi dalam hadis ni kita kata ialah al-afiyah ini apa dia? Afiyah ini ialah kesihatan yang membawa kita boleh beramal. Itu makna afiyah. Ya, kalau sihat saja tak semayang, sihat saja tak buat baik, tak guna sihat. Jadi afiyah tadi maknanya kesihatan yang membawa kita rajin beramal. Dia lain, ini afiyah lain, dia beza dengan miyak afiat, dia lain. Jadi afiyah di sini bermakna kesihatan, kesegaran tubuh yang memungkinkan kita beramal. Maka sebab itu ada ulama mengatakan walaupun Ubay bin Ka'ab dia minta dengan sakit demam, tetapi demam itu tetap tidak menghalang dia daripada beramal. Lalu bila kita doa Allah Ta'ala minta ampun dan kesihatan di dunia akhirat, maka kalau Allah beri kepada dia keampunan dan afiah di dunia, atau kemudian diberi pula afiah di akhirat dan diberi juga keampunan, maka dia juga merupakan orang yang berjaya. Jadi maknanya nak berjaya itu bila Allah Ta'ala memberikan kepada kita keampunan, lepas ampun tadi ni kita boleh beramal, maka itulah orang yang berjaya. Dahlah dosa dia terampun, Allah bagi dia sehat, sehat tadi dia boleh tambah amal, maka tak berjaya macam mana? Yang tak berjaya ni kalau tubuh badan sehat tapi tak nak beramal, ni nama dia gagal. Jadi keberjaya tadi ni bila dia boleh keampunan dan dia boleh kesegaran tubuh, kesihatan, dan kesihatan itu dia guna untuk mentaati Allah, maka inilah orang yang berjaya.
Itu dia, baik. Seterusnya, afdalus sadaqah antushbi'a kabida ja'i'a. Rawahul Baihaqi an Anas bin Malik aidan. Nabi kata afdalus sadaqah. Afdal sadaqah. Jadi kita kena ingat, kadang-kadang Nabi ini jawab berdasarkan kepada siapa yang tanya tu. Soalan dia sama, jawapannya berbeza. Sebab dia tengok siapa hak tanya tu. Jadi afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah apa dia? Antushbi'a kabida ja'i'a, bahawa engkau mengenyangkan akan perut ja'i'a, orang yang lapar. Ini sebaik-baik sedekah. Jadi maknanya, apa maksud mengenyangkan orang susah? Apa maksud dia? Bagi nasi ke? Dah, makna dia lebih luas. Bukan maksud kenyang tadi kita suap mulut dia, dah. Bukan itu saja. Maksud kenyang di sini, iaitulah kita memberikan hak dia kepada dia, wa imma dalam bentuk zakat, wa imma dalam bentuk infak, wa imma dalam bentuk apapun. Sehingga orang yang lapar tadi ni menjadi kenyang. Orang yang susah tadi menjadi senang. Itu maksud dia. Sebaik-baik sedekah tadi, dia mencapai matlamat. Ingat tak tuan-tuan sekalian, dalam satu peperangan, Nabi dah dapat dah, kuda dapat dah, tapi pelana tak ada. Pelana tak ada. Maka tuan-tuan sekalian, dia minta dengan sahabat, maka datang Sayyidina Umar mengatakan, aku bagi semua pelana. Maknanya apa? Sebaik-baik sedekah, bila tujuan orang yang minta sedekah tadi tercapai dengan cepat, itulah sebaik-baik sedekah. Kalaulah sahabat tadi bagi dua saja, maka dua saja hak boleh guna pergi perang, walaupun kuda banyak. Tapi bila dia bagi semua sekali 200 ekor misalnya, maka 200 ekor tu boleh dibawa perang, maka itulah infak yang terbaik. Jadi infak yang terbaik ialah bila kita bantu seseorang selesai masalah yang dihadapi. Itu masalah, itu maknanya. Ya. Contohnya, budak ni nak pergi mengaji. Tiket tak ada. Kalau semua pakat bagi sekupang, tahun bila dia boleh pergi? Sampai kat Kupang, Kuala Getih. Nah, jadi dia kata tambang saya ni 2,000, dia tak? Pak, kita bagi 2,000, selesai masalah. Ini sedekah yang terbaik. Ini sedekah yang terbaik. Ialah kalau semua pakat bagi RM1, 100 baru RM1, baru RM100. Tiket 2,000. Tahun bila dia nak pergi? Tahun bila dia nak pergi? Elok nak bayar 2,000, cukup duit 2,000, tiket naik pula KJST. Dah 2,000 lebih, tak cukup pula. Dah macam mana? Jadi bila budak nak pergi? Bila budak nak pergi, Pak Imam? Jadi maknanya nak sebut tadi, maksud daripada hadis ini ialah sebaik-baik sedekah ialah yang boleh menyelesaikan terus masalah yang dihadapi oleh orang yang meminta sedekah tadi ni. Itu dia, tuan-tuan, maksudnya tadi. Boleh faham lah? Alhamdulillah. Kita mari kelas ni untuk faham, tuan-tuan sekalian. Tak ingat pun tak apa. Ingat memang tak ingat dah. Tak payah hak minggu lepas, hak semalam ngajak apa, aku tanya apa tak dapat jawab. Tapi faham. Jadi kalau bini kita tanya, kita mengaji apa, kita kata abang faham, tapi tak boleh terang pun dah sudah mencapai matlamat. Mengaji tadi ni. Mengaji tadi untuk faham. Mengaji tadi untuk faham. Bukan ingat tak ingat dah kita ni. Tambah umur-umur bayar ni nak ingat apa. Baik. Nama bini pun terlupa kadang-kadang. Nak. Cucu tak apa terlupa, bini terlupa. Nama hang siapa? Tak apa nak ingat. Baik.
Jadi dia kata sebaik-baik sedekah itu ialah mengenyangkan orang yang lapar. Jadi bukan maknanya bagi kenyang lapar, maknanya kita bagi itu sampai selesai masalah dia. Kalau yang datang tu mari cik saya lapar, kita puh jamu nasi ayam sepinggan, tu sebaik sedekah. Kalau bagi sekupang kat dia pergi cari orang lain pula, dia terus lapar tuan-tuan sekalian. Elok nak cukup RM3.5, mati. Jangan jawab. Dia duk ketak tadi, saya duk lapar, minta sedekah cik tak? Kita bagi sekupang meja ni sekupang, tuan-tuan sekalian. Nak cukup RM3.5 nasi ayam, mati terus tuan-tuan. Jadi kita jamu terus RM3 tadi nah, maka itu dia. Itu yang sebaik-baik. Tapi kalau kita tidak berkemampuan, kita tak berkemampuan, ya, maka dia minta banyak ni, maka kita bagi sikit, itu juga adalah sumbangan yang baik. Nah tak? Itu dia. Cuma disebut afdalus sadaqah. Seterusnya afdalus sadaqah. Tengok benda yang sama juga. Afdalus sadaqah juga tu. Ayyata'allamal mar'a al-muslimu ilma summa yu'allimahu akhahu muslim. Rawahi Ibnu Majah. Sebaik-baik sedekah. Sama kan? Atas pun sebaik-baik sedekah kan? Sebaik-baik sedekah itu ialah kamu mempelajari seseorang yang Islam akan ilmu, kemudian diajarnya pula akan saudara Islamnya yang lain. Ini sebaik-baik sedekah. Nampak? Kenapa berbeza ni? Jadi, bagi orang yang tak ada harta, macam mana dia nak sedekah? Orang minta makan kan, cik saya lapar. Dia sendiri pun tak makan. Macam mana? Dia nak bagi apa? Dia sendiri pun tak makan. Cuma dia tak minta sedekah. Sama-sama lapar. Nah, maka ada lagi sedekah dari sudut apa dia? Dari sudut kita mengaji. Ni kita mengaji ni. Balik lagi kita ajak orang lain pula. Tak kira lah ajak siapa pun. Ajak juga bagi dia faham sebagaimana yang kita faham. Maka itu adalah sebaik-baik sedekah. Maka tak ada sebab untuk kita tak bersedekah. Tak ada sebab. Cumanya dalam kita melakukan sedekah, perkara pertama yang kena letak dalam kepala otak kita, iaitulah apa yang kita buat ini terlalu kecil. Jangan duk berasa besar sangat. Kecil saja. Sebab dengan cara itu, kata Imam Ghazali, seseorang itu akan berusaha menambahkan lagi kebaikannya. Tapi bila dia rasa yang dia buat dah cukup besar, maka sudah pasti dia akan tidak lagi menambahnya. Contohnya kita ambil. Sikitnya yang kita bagi ini hakikatnya sikit ya sebenarnya. Contoh kita buat mai. Tuan-tuan bayar zakat 1 juta. Zakat 1 juta, tuan-tuan kaji. Banyak ada 1 juta ni? 1 juta ringgit. 1 juta rupiah abang hutang 400 1 juta ringgit banyak dapat imam? Banyak kan? Nampak banyak. Tapi hakikatnya sikitnya. Sebab apa? 1 juta tadi cuma mewakili 2.5% daripada yang Tuhan bagi kat kita. Kecil tak tuan-tuan? Kecil. 1 juta kita nampak besar. Tapi cuba kita tengok 1 juta tu dia lah 2.5. Bukan 25%. 2.5%. Bukan 25%. 25% itu peguam sidik sigaraga. 25%. Kalau berjaya 20%. Saya tambah lagi 25%. Nampak? Itu sidik sigaraga. Tapi 1 juta tadi ini mewakili hanya 2.5% daripada zakat, daripada harta yang Allah bagi. Sikit sangat. Tapi kalau kita rasa nilai itu banyak, silap hari bulan kita akan sombong. Kita akan sombong. Padahal kecil ya di sisi Allah. Yang aku bagi, kalau 1 juta, 1 juta kita ambil 20, berapa? Dalam 40 juta lebih kurang dah. Harta dia lebih kurang 40-45 juta lah lebih kurang dah. Untuk 20, kalau 20.5% itu 1 juta, maknanya lebih kurang 40-45 juta harta dia nah. Kita bagi 1 juta aja. Kecil lah. Kecil saja. Berbanding apa yang Allah bagi. Inilah yang diajak oleh ulama. Bila kita rasa macam ini, maka kita rasa siapalah aku.
Tapi bila kita rasa besar sangat, akulah aku, dia lain tuan-tuan sekalian banding Allah. Baik. Habis ya. Afdalu iyadatil ajra sur'atul qiyam min indal marid. Rawahu Dailami. Seafdal pahala ziarah itu bersegera bangun dari sisi orang yang sakit, yakni jangan berlamaan duduknya. Jadi orang Melayu kata ziarah lama-lama bagus. Nabi kata ziarah yang paling baik ialah tak lama. Nah, itulah ziarah yang paling baik. Ni sampai berkampung dalam ward tu, dia perhabis barang yang orang bagi. Orang sakit tak makan dah. Ni tak makan ke ni? Tak. Hampa makanlah, perut dia lebih pula makan. Nampak? Jadi sebaik-baik ziarah itu adalah orang panggil sekejap saja, bukan berlama-lama. Itu sebaik-baik ziarah. Sekejap itu macam mana? Masuk keluar kan? Kalau masuk keluar tu bukan ziarah, tu dia panggil check up. Jadi apa maksud daripada sesingkat-singkat waktu ziarah? Maka ulama kata sekurang-kurangnya dia sempat membaca 3 kul, Fatihah dan berdoa. Itu sesingkat-singkatnya. Kan Nabi bila dia ziarah orang sakit, kan dia duduk di bahagian kepala orang sakit. Bukan atas kepala dia tu. Duduk di bahagian kepala tu. Duduk atas kepala, patut mati esok, hari ni matilah. Jadi Nabi kata, Nabi ni bila ziarah dia duduk di bahagian kepala si sakit. Lalu dia akan meletakkan tangan dia di atas kepala ataupun di atas ubun-ubun orang yang sakit dan dia berdoa. Maka sesingkat-singkat waktu ziarah itu, sekurang-kurangnya sempat dia membaca Fatihah, membaca ayat 3 kul dan dia berdoa. Itu paling singkat. Lepas tu kita doalah. Lepas tu kita keluar. Tuan-tuan sekalian. Lama jugalah dalam lingkungan mungkin 5 minit. Tuan-tuan sekalian nak. Tu kalau jenis doa laju ke doa berlagu, lambat sikit lah. Dengan taranum siap doa. Nampak? Semua ada bayati, semua nahwan, semua ada siap. Tu memang lama lah tuan-tuan sekalian. Itu sebaik-baik waktu. Waktu apa? Waktu ziarah. Jadi afdalul iyadah ajran sur'atul qiyam min indal marid. Seafdal ziarah kamu ialah cepat kamu meninggalkan orang yang sakit. Yakni segera ziarah, baca doa, terus kita keluar saja. Itu adalah sebaik-baik ziarah. Ini kita semua pakat nak tanya belakang. Sakit apa? Dahlah doktor tanya 13 kali sehari. Kita mari pula tanya, dah kena explain pula. Mari orang lain pula explain lagi. Lalah dia jadi pakar dah tuan-tuan sekalian. Nak? Jadi kita pergi tadi, ziarah apa? Kerana menziarah orang sakit ini salah satu daripada hak-hak sahabat. Hak-hak saudara Islam dengan saudara Islam yang lain. Kan Nabi kata saudara Islam itu ada hak dia kan? Pertama, apa kita bagi salam. Ada. Kalau dia jemput, kita pergi kenuri dia. Kalau dia sakit, kita pergi ziarah. Kalau dia mati, kita pergi ziarah juga, hantar sampai kubur. Ini hak-hak orang panggil, hak jiran, hak sahabat, hak saudara, sesama muslim. Cuma dalam kita nak melawat tadi ni, Nabi kata, sebaik-baik waktu ziarah itu ialah segera dia meninggalkan orang yang sakit, dalam makna dia tidak berlama-lama dalam menziarah orang yang sakit. Baik. Afdalu fadail an tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa tasfaha amnan zulamak. Rawahu Tabrani. Bermulalah sebesar-besar fadilat itu bahawa engkau hubungkan mereka yang telah memutus akan dikau
dan engkau berikan kepada mereka yang telah berpaling dari engkau, dan engkau ampun mereka yang menzalimi akan dikau. Baca kitab tua ni tuan-tuan, dua kuasa tua. Nah, sebab apa? Sebab tak faham. Orang tua kan lambat faham. Jadi bahasa dia kata bermulalah sebesar-besar fadilat ataupun kelebihan apa dia? Iaitu engkau menghubungkan hubungan engkau dengan orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Maknanya orang dia putus silaturahim dengan kita, kita usaha nak sambung balik. Ni sebaik-baik, orang panggil apa dia? Kelebihan. Orang putus saudara dengan kita, kita usaha nak apa tu nak hubungkan balik, ya. Dan juga orang yang tak nak berkawan dengan kita, kita usaha berkawan kita dengan baik, dan orang yang bermenzalimi kita, kita balas dengan kebaikan. Inilah sebaik-baik orang. Kan saya pernah cerita kat sini kan, kisah Bung Karno. Bung Karno, Soekarno, bekas Presiden Indonesia. Semasa dia menjadi Presiden Indonesia, dia tangkap Kiai Hamka. Bung Hamka dia tangkap. Tangkap buat apa? Tangkap pergi buh dalam penjara. Buh dalam penjara, tak cukup dengan buh penjara, arahkan semua media buruk-burukkan Pak Kiai ini. Nah, masa dalam penjara itulah Bung Hamka menyiapkan tafsir dia tu, tafsir Al-Azhar itu. Sebab itulah kata Hamka, orang tanya apa hikmahnya kamu di penjara? Dia bilang, di antara hikmahnya, dengan penjara itu aku sempat menyiapkan karyaku. Apa hikmah daripada pemenjaraan kamu? Dia kata dengan sebab aku kena penjara tu, aku boleh siapkan karya aku, tafsir aku ini. Siap. Sampai hari ini orang baca dia. Masya Allah. Jadi ketika mana Pak Soekarno ni jadi presiden, dia tangkap Bung Hamka ini, dia penjarakan, dia hina Bung Hamka cukup-cukup melalui media sebagainya. Bila berlaku rampasan kuasa, Soeharto naik, maka Soeharto membebaskan Bung Hamka. Selang beberapa lama, Soekarno sakit, akhirnya mati, meninggal dunia. Orang yang datang menyembahyangkan dan mengimamkan solat jenazah Soekarno ialah Hamka. Lalu orang tanya ke Hamka, sebab apa hang semayangkan jenazah orang yang pernah memenjarakan kamu, pernah menghina kamu, bahkan kamu dituduh untuk menggulingkan kerajaan Indonesia? Bayangkan tuan-tuan sekalian, ulama ni ataupun Bung Hamka ini dituduh cuba untuk menggulingkan ataupun menggulingkan kerajaan Indonesia. Apa jawab Pak Kiai? Dengan penuh tawaduk dia kata, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita itu biasa. Tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita itu luar biasa. Maka jadilah kamu orang yang luar biasa. Sama dengan maksud hadis ini. Macam juga Nabi kata, jiran yang baik ni apa dia? Siapa jiran yang baik? Siapa? Jiran yang baik bukan yang jiran yang baik bukan kerana kebaikan jirannya. Jiran yang baik ialah yang tahan kerenah jirannya. Ini yang baik. Kalau dua-dua baik, apa baiknya? Tak demam. Jadi kebaikan seseorang itu dilihat apabila dia mampu menyerap perangai jiran jahat tak apa sihat ni. Sabar je dia. Nyapu sampah, campak rumah kita. Alhamdulillah. Sabar kita. Ya tak? Parking depan rumah kita. Parking kereta rumah kita. Rumah kita. Depan rumah dia tak parking. Dia parking depan rumah kita. Sabar je kita.
Itulah jiran yang baik. Kalau dua-dua baik, apa baik? Jadi berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim sama kita. Itulah yang dikatakan oleh, itu yang ditunjukkan oleh Nabi kan? Nabi itu akan ada ketika dia mau pergi ke masjid, dia selalu ditabur dengan benda yang menyakitkan di jalan dengan tujuan nak mengganggu Rasulullah SAW. Tapi ternyata satu hari Nabi lalu tak ada benda tu. Ditanya dia, kenapa? Mana orang yang selalu nabur benda kat aku ni? Dia kata sakit. Nabi ziarah dia. Luar biasa tuan-tuan sekalian. Orang yang buat zalim diziarahi Nabi. Kita orang buat baik dengan kita pun, kita buat dek aja. Tu kelebihan kita. Jadi maknanya sebaik-baik kebaikan itu adalah orang yang memutuskan silaturahim dengan kau sambung. Orang yang berpaling dengan kau usaha berkawan balik dengan kau. Dan orang yang menzalimi engkau balas dia dengan baik. Memang susah tuan-tuan sekalian. Sebab tu dia panggil afdal. Benda susah. Betul tak tuan-tuan? Semayang isyak, semayang subuh jemaah. Hebat pahalanya kan? Sebab tu susah nak buat. Isyak okey, subuh belum tentu. Subuh okey, isyak belum tentu. Kadang-kadang dua-dua belum tentu. Susah. Baik, baca lagi. Afdalul a'mal ba'dal imani billah at-tawaddud ilan nas. Rawahu Tabrani. Sebaik-baik segala amal kemudian daripada beriman dengan Allah itu ialah berkasih-kasih sesama manusia. Ini yang kata hablum minallah wa hablum minan nas ni. Nabi kata sebaik-baik amal selepas kamu beriman dengan Allah yang ingin mengikat tali dengan Allah, iaitulah kamu mengikat tali sesama manusia. Jadi apa maksud mengikat ataupun mengikat tali dengan manusia? Pertama sekali, tunaikan hak manusia sesama manusia. Tunaikan hak dia. Apa hak manusia dengan manusia? Apa hak antara seorang manusia dengan manusia yang lain? Hak yang pertama sekali, tuan-tuan sekalian, ialah mendoakan saudara dia. Sebab itu Nabi kata, 4 jenis doa yang daripada 4 ini, iaitu yang pertama, doa orang musafir sampai dia balik, doa orang sakit sampai dia sembuh, doa Allahumma salli ala Muhammad. Siapa ingat? Oh, minta maaf. Kita kan bukan ingat kan? Faham saja. Jadi, yang 3 tu saya lupa. Yang keempat itu, iaitulah berdoa saudaranya kepada saudaranya yang lain dalam keadaan saudara yang didoakan tadi tidak mengetahui. Maka Nabi kata daripada 4 golongan ini, yang paling cepat doanya dimakbul ialah doa saudaranya kepada saudaranya yang lain dalam keadaan saudaranya itu tidak mengetahui bahawa dia telah didoakan. Bukan cakap, semalam aku doakan kau. Kau diam aja, usah cakap. Jadi itu lebih cepat. Jadi hak antara saudara dengan saudara pertama ialah mendoakan. Sebab tu hebat orang Islam ni tuan-tuan sekalian. Anak, lepas-lepas semayang kita doakan. Ampunkan, ampun tak, dan seluruh orang beriman, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap ataupun meninggal dunia. Hebat orang beriman ni, sampai mati pun itulah hak antara manusia dengan manusia. Hak yang kedua antara manusia dengan manusia apa dia? Tuan-tuan sekalian, menjaga manusia lain daripada ketakutan. Ini adalah hak manusia dengan manusia.
Sebab tu kita tak boleh menyakiti orang lain. Bukan setakat menyakiti, menakut-nakutkan orang lain pun kita dilarang. Bahkan Nabi SAW pernah memberitahu, barang siapa yang menghulurkan senjata di hadapan orang Muslim walaupun bukan niat untuk membunuhnya, maka dia disebut falaisa minni, dia bukan dari golonganku. Main acah-acah benda senjata, tak kira lah kerih ke, pedang ke, tombak ke, apa ke, api rokok ke. Benda itu boleh menimbulkan rasa takut saudaranya. Sedangkan kita dengan saudara kena jaga, jangan bagi takut. Maka Nabi kata, siapa yang menghulurkan senjata kepada saudaranya, maka dia dianggap sebagai laisa minni, bukan dari golonganku. Tak boleh. Kalau bagi takut pun tak boleh. Ini kan pula kita bunuh, kita sakiti, kita aniaya, lagilah tak boleh, tuan-tuan sekalian. Jadi sebaik-baik amal selepas beriman dengan Allah, iaitulah kamu berkasih-kasih sesama manusia. Hak yang ketiga, tuan-tuan sekalian, antara manusia dengan manusia, yang pertama tadi kita tolong, apa panggil? Apa tadi? Doa. Yang kedua tadi? Menjaga dia daripada, jangan ditakuti, jangan disakiti, ya. Dan yang ketiga, hak manusia dengan manusia, iaitulah kita mesti mengajak dia kepada apa panggil, ataupun menegur dia apabila dia melakukan kesalahan. Sebab tu Nabi kata, sahabat yang baik apa dia? Yang menegur apabila kita lalai. Ni sahabat yang baik. Kita tak nak sahabat yang negur kita. Kita suka kawan dengan sahabat yang bodek kita. Suka benar kita. Cantik baju kau. Tahu tak apa. Nah, jadi kita suka orang puji kita. Maka sedangkan Nabi kata apa dia? Sahabat yang baik ialah sahabat yang mengingatkan kita ketika lupa, menegur kita ketika salah, tuan-tuan sekalian, dan mendoakan kepada kita dalam keadaan kita dia tidak tahu kita mendoakan dia. Inilah, tuan-tuan sekalian, kawan yang baik, ya. Boleh faham, ya? Boleh faham dah? Alhamdulillah. Jadi kalau sudah faham, berhentilah dekat ni dulu. Tok guru saya pesan, kalau engkau ngajarlah sampai orang faham. Bila seorang sudah faham, berhentilah dekat tu dululah. Kalau engkau terus juga, depa jadi tak faham balik semula. Lagipun isyak sudah masuk kan, faham-faham je lah. Gitu. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah kita jumpa pada waktu yang lain. Saya juga, tuan-tuan sekalian, biasalah kalau saya mari, tuan-tuan akan tengok jadual saya tu, tahulah apa yang di penghujungnya tu, ya. Jadi memohon juga penerusan sumbangan. Sebelum ni dah nyumbang banyak kali lah, ya, untuk terus menyokong pembangunan proses pembinaan dan penyelenggaraan kompleks tahfiz saya yang sekarang ini sedang berlaku, ya. Yang mudah-mudahan sumbangan itu akan diterima oleh Allah, dan yang berbaki akan ditambah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak Kau angkat, dan doa yang tidak Kau terima, ya Arhamar Rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadilah perhimpunan kami perhimpunan Kau rahmati, perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa suami-suami kami, ya Allah. Dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.